Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung masih lagi membicarakan tentang 18 golongan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka. Malah tidak terangkat ke langit, berada di awang-awangan. Semayang tak diangkat, puasa tak diangkat, mengaji tak diangkat, sedekah tak diangkat, semua tak diangkat. Jika dia termasuk salah satu daripada 18 golongan yang kita nak baca pada malam ini. Kita dah ambil dah dahulu yang pertamanya al-qatil, iaitu pembunuh. Saya dah urai dah pada kuliah bulan lepas. Yang keduanya ialah arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada perkara yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya yang sahih. Seperti orang-orang yang bercerita bahari, yakni cerita-cerita berunsur jahat dan berhubung. Seulang balik, al-arraf itu apa? Arraf ialah orang yang mengkhabarkan. Kenapa anak kamu tak boleh cakap? Anak kita tak boleh cakap, kita bawa jumpa dia. Anak kamu ni lambat cakap ni sebab masa kamu tanam uri dia dulu dalam sangat. Bila tanam dalam tu yang dia lambat cakap. Macam anak saya ni tuan, udah 46 tahun tak kahwin-kahwin tuan. Masalah dia kamu tanam uri belakang rumah, orang tak nampak. Masalah saya tuan, anak saya 14 tahun dah gatal nak nikah tuan, sebab kamu tanam depan sangat. Ini namanya arraf. Anak saya ni tuan, tiap-tiap malam asyik pukul 12 menangis. Asyik 12 malam menangis. Asyik menangis 12 malam. Oh, iaitu tertegur. Adalah kamu berjalan malam pukul 12, dia tertegur lah tu. Ini dipanggil sebagai arraf. Ada je jawapan dia. Bila cerita macam ni, ada je jawapan dia. Bila cerita macam ni, ada je jawapan dia. Itu nama dia arraf. Tak ada kena-mengena langsung tuan-tuan. Bahasa anak muda sekarang ialah tak ada maknanya. Tapi kita percaya arraf itu. Percaya yang bukan-bukan. Oh, yang sebab macam ni, kamu buat macam ni. Jadi macam ni, sebab buat macam ni. Akhirnya jadi. Jangan tuan-tuan. Allah Ta'ala yang buat. Bukan benda-benda tu buat. Yang ketiga, al-musawwir. Termasuklah arraf ialah orang yang mengetahui siapa yang mencuri dan di mana benda yang hilang. Kalaulah arraf ni tuan-tuan senang kerja polis. Hilang barang mengadap dia. Tak payah mengadap polis. Kadang-kadang polis pun pergi jumpa dia pak. Ini satu kes kehilangan motor ya. AEP 3344. Tolong Tok Bomo tengok. Oh senang tuan-tuan, polis tak payah siasat. Oh motor ni ada di Melaka. Motor ni ada Melaka, telah dimodify, diletakkan dalam muzium barang-barang antik, ada di sana. Sudah tuan-tuan. Mana tahu? Kita tak tahu. Kereta saya hilang. Cuba tengok di mana. Oh, kereta ni masih lagi di kawasan Kemansah. Dia tak buat keluar lagi. Sama ada dalam store ke, dalam sungai ke, kita tak tahu lagi. Tapi belum keluar lagi. Mana kamu tahu? Dalam mangkuk. Nampak? Mana? Tak nampak pun. Mengikut amalan saya, siapa yang tak nampak, sudah tuan-tuan. Terpaksalah mengaku nampak. Mana boleh ayah bagi tahu? Ini nama dia arraf. Jangan tuan-tuan. Bukankah arraf itu sudah berlaku di zaman Firaun? Tuanku, akan lahir seorang anak daripada Bani Israel. Ia akan merampas kerajaan tuanku. Mana kamu tahu? Saya tahu lah. Saya ahli nujum. Bunuh segala budak laki-laki. Zaman Firaun. Kalau tuan-tuan juga percaya kepada arraf, tuan-tuan juga Firaun. Berhati-hati tuan-tuan, kita tak tahu. Arraf juga ialah orang yang mengetahui jodoh dengan ditengok tapak tangan. Ni, tengok tapak tangan. Tengok tarikh lahir. Tengok taik lalat. Oi, taik lalat belakang tengkok. Nak kaya ni. Nampak tak? Kita pun seronok nak kaya. Padahal berapa ramai papa ke dana, tengkok di belakang taik lalat. Miskin melarat ya amat. Taik lalat betul-betul tengok tengkok. Tak kaya-kaya pun. Jangan duk percaya taik lalat. Walaupun diiklankan dalam televisyen, dalam surat khabar, rahsia mengenal taik lalat anda. Pembohong yang amat. Mengenal peribadi melalui tarikh lahir anda. Pembohong tuan-tuan.
Tak ada api unsur tanah, air. Kita semua tanah. Apa yang ada daripada api? Tuan-tuan mengaku pada api? Saya tak mengaku. Kamu lahir tengah hari ke malam, siang, pagi? Tengah hari pukul 12. Api. Api kan setan. Mana ada api? Manusia tanah semua. Mana ada tuan-tuan percaya? Oh, kamu sifat api, kamu sifat angin, kamu sifat air, kamu sifat tanah. Mana ada? Tuan, tolong tengok tuan, anak saya nak kahwin. Yang datang minangnya budak ni. Boleh tolong tengok? Tengok muka mata ni, ayak ni, mata ayak ni. Ayak. Anak hang pun ayak. Ayak campur dengan ayak, banjir. Susah bagi menikah payah. Esok payah duk teriak saja ni, banjir ni alamat duk teriak menangis saja. Esok dua-dua menangis, lelaki teriak, bini teriak, susah. Mari orang lain pula, anak ayak, kira air lah, ayak anak perempuan tu ayak memang sejuk lah, orang sejuk. Ni pun tak apa cantik ni, mai tanah ni. Dia ayak ni kena dengan api baru padan. Suami garang, isteri lembut padan. Ni hak mari baru ni pun jenis ni tanah tak sesuai. Itu yang mana yang sesuai tu umur? Saya lah kata. Ni pun salah juga. Tu yang tuan-tuan jadi tak maju tu, sikit-sikit bomo, sikit-sikit arak. Mak bapak apa? Tengok air muka orang, tak payahlah. Suruh tengok air muka dia dulu. Baik, yang ketiga, al-musawwir. Al-musawwir ialah orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang. Ataupun jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Apa benda ni ustaz? Tuan-tuan faham? Iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang. Dan jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Cik Roman faham? Faham apa dia? Faham? Saya pun tak faham. Baik, al-musawwir ialah orang yang melukis, mengukir, yang menjadi artis. Ambil batu, pi ukir, jadi patung. Ambil apa benda ke, dipahat, jadi patung. Sama ada patung tu binatang atau patung tu orang. Ataupun patung tu bukan orang, bukan binatang. Dia imaginkan kata benda lain. Kepala-kepala manusia, badan-badan rimau, ekor-ekor boyong. Apa benda tu? Tak tahu. Tetap dikira haram perbuatan, pekerjaan dia itu. Orang yang mengukir, orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Dia jaga-jagalah tuan-tuan yang bina kepada arca-arca ni. Hidup buat arca dengan lilin. Minat ke Michael Jackson, pergi buat arca lilin. Pergi tak kat rumah, duduk menari. Bidit. Besok bidit dah tuan-tuan. Dia hari kiam. Buatlah tuan-tuan. Benda dah mati tu duduk sayang-sayang lah pada patung dia ke apa ke. Tetapi kalau tuan-tuan beli patung, letak di laman, tak menjadi hal. Sebab patung itu tidak dihormati. Tuan-tuan ada satu garden ke depan ke, ada air pancut, beli gajah sekok, ayak pancut keluar ke belalai tu. Tak mengapa. Sebab tuan-tuan tak puja patung gajah. Tuan-tuan tak hormat dia dengan hujan, dengan basah, dengan panas. Silakan. Yang tak boleh, usung gajah tu buhlah rumah. Beli patung kristal kat Langkawi, buhlah almari cermin. Yang tu Nabi larang. Malaikat tak masuk rumah jenis tu. Kita malaikat tak masuk. Yang mengukir itu, amalan ditolak. Nah, pekerjaan dia tu Nabi tak bagi. Kerjalah banyak lagi tuan-tuan. Ya. Lukisan ada ulama kata tak apa sebab dia tidak dimensi. Dia bukan dimensi berbentuk macam ini. Yang 3D tak mau lah. 3 dimensi bukan 3 dimensi tu. Boleh pegang tengok belakang kiri kanan. Sebab tu ada gambar. Ulama-ulama kata harus sebab gambar hanya bahagian depan. 1D pun no? 1D saja. Tapi patung udah mari kepada banyak dimensi. Walaupun dia cuma kepala saja. Ya. Apa nama? Dari trend budak-budak sekolah untuk gantung kicil patung kat beg sekolah. Sopalah patung kicil. Patung ni untuk permainan budak-budak harus. Ni besar-besar adik kita ni. Dia permainan. Bawa patung gapil ke, SpongeBob ke apa? Apa nama? Span tu lah. Tak apa.
Dengan syarat patung tu lebih kecil daripada budak yang main. Tapi kalau patung gapir yang 4 kaki, budak yang main 2 kaki, itu bukan permainan. Tu kena faham tu. Patung Ultraman tinggi pada dia lagi, itu bukan permainan. Permainan bawah pada dia. Itu bawah pada dia. Itu kena syarat tu. Yang keduanya, budak yang main belum cukup umur. Tapi kalau dah terlebih umur, bukan dikira permainan. Walaupun patung gapir tu dia nak buat bantai peluk atas katil dia, dia dah besar, 3/4, cukup umur lah. Itu bukan permainan dia. Jadi ada syarat-syarat dia. Termasuklah tuan-tuan yang pasang kereta, beli kereta duk gantung gambar beruk tu. Beruk kat cermin belakang. Kita ikut belakang pula. Bila dia break, beruk tu tengok kita. Teruslah gantung benda tu. Banyak lagi benda lain yang boleh gantung. Habis itu Ustaz, kalau saya tak buat orang, saya tak buat binatang, saya nak kerja apa Ustaz? Lah, tuan-tuan ukir lah, banyak lagi. Banyak boleh ukir tuan-tuan. Ukir tangan orang pun boleh. Buat tangan orang, tak apa. Telinga orang pun boleh. Hidung orang boleh. Banyak ukiran. Pokok boleh, daun boleh, bangunan boleh, kereta boleh. Yang tak boleh je makhluk bernyawa. Itu saja. Namanya apa? Al-Musawwir. Gambar keluarga khilaf. Untuk apa tu? Untuk hiasan tuan-tuan. Gambar ni saya kata dah, dia selapis. Dia selapis, maka selapis harus. Walaupun ada yang kata tak boleh satu bentuk badan. Kalau setakat dada tak lengkap, tak apa. Sebab diambil daripada zaman Rasulullah. Bila Siti Aisyah gantung langsir binatang, satu binatang Nabi gantung, Siti Aisyah gantung. Nabi semayang tengok langsir. Habis semayang Nabi kata buang langsir ni, sebab ganggu aku semayang. Gambar binatang satu bentuk. Aisyah ambil langsir tadi, dipotong-potongnya, dijadikan lapik bantal. Dan Nabi tidur, dan Nabi tak marah, sebab gambarnya sudah terpotong. Sebab itu ada ulama kata, kalau sekadar gambar majlis sambutan Isra' Mi'raj tu, Syekh Fuad 2 orang tu, tak apa. Tu Syekh Fuad dengan siapa gambar tu? Ustaz Zuhair ke apa tak gambar tu? Kalau setakat macam tu tak apa. Baru sekadar gambar kepala dan dada. Yang tak boleh kata mereka ialah sampai ke kaki digantung. Tetapi ada ulama mengatakan bahawa satu kaki pun tak apa satu badan. Sebab dia cuma dimensi, tidak berbentuk. Jadi khilaf. Bila khilaf terpulang pada kita. Baik. Yang keempat, mudminun khamrin. Orang yang mengekalkan minum arak. Dan dihubungkan pula sekalian yang memabukkan. Syabu, ais, kristal, ecstasy, wine. Tak kira lah, bir, ganja. Apa bala lah tuan-tuan. Sekarang ni tak larang nak cerita. Tuan-tuan minum mabuk ke apa benda ke, kekal minum arak, ditolak amalan. Yang kelima, mudimiz zina. Orang yang mengekalkan zina. Saya dah sebut pada tuan-tuan, zina terbahagi pada 7 jenis. Zina dengan tangan, haram. Zina dengan tangan, haram. Habis itu Ustaz, isteri saya Ustaz, salin. Itu apa kena-kena dengan kamu? Yalah saya, itu yang saya tak nak isteri saya salin. Saya jenis ni Ustaz. Tu saya dengan tangan saya. Oh, dosa. Dosa. Tak boleh. Itu macam mana Ustaz, benda ni? Oh, sudah. Kalau begitu dengan tangan isteri boleh. Hak suami haram. Main sendiri haram. Baik laki-laki, baik perempuan. Ustaz ni lucah lah. Nak kata lucah habis lah. Kalau hak ni pun tak boleh habang tu macam mana? Ini bukan lucah. Ini hukum fiqh. Kita ni bila tua-tua baru nak mengaji, main dengar benda ni, dia kata lucah. Kalau tuan-tuan belajar kitab-kitab fiqh, lagi bapak lucah daripada tu dia ajar. Dia terang habis-habis lagi. Tak angkat muka kita ni. Tapi macam kita tak mengaji daripada muda, lepas-lepas pencin baru nak mengaji, tu yang jadi macam tu. Bila ustaz kata macam ni, lucah, malu. Isteri pula macam tu pula. Abang satu suruh pergi bang, lucah punya ustaz. Malu kami orang perempuan. Sebab ada telekong boleh tutup muka. Tu ustaz tu malu kau ni fiqh. Lu malu pasal apa? Tak lucah lah dalam tali besen tu. Pakai skrat tu lucah. Tapi relax tengok penyanyi wanita pakai baju halus tali ni. Itulah lucah. Ilmu fiqh bukan lucah.
Sampai nak buang ustaz cerita bab ni tak kena. Yang kedua, zina dengan isteri melalui jalan belakang. Yang ketiga, zina dengan jiran. Yang keempat, zina dengan laki-laki perempuan yang boleh kahwin. Yang kelima, zina dengan orang yang tak boleh kahwin. Orang tak boleh kahwin, dia zina. Anak, cucu, mak, bapak, tok. Dia rogol, dia zina dengan tu. Haram. Yang keseterusnya berzina dengan mata dia. Duk tengok benda tak elok, zina juga. Yang ketujuh, berzina dengan binatang. Tengok lembu menjadi. Tak lama lagi lembu tutup aurat. Kambing pun kena. Menung kambing. Balik ke kandang kambing bunuh. Apa ayo? Aku tak tahu lah. Mengerikan hari ini. Tuan-tuan, nafsu manusia ni tak tahulah apa jadi tuan-tuan. Budak kecil pun dibalonnya. 2 tahun dibalon, 2 bulan dirogol. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Kesian kat binatang, kesian kat budak. Yang bukan-bukan tak berlaku. Itu mudhi'il zina. Dan kata Nabi, seburuk-buruk pun zina ialah orang yang dah tua tapi masih berzina. Umur bangka lah, duk cari zina lagi. Tak larat nak pun, tolak pun rebah. Dah nak juga. Ini seburuk-buruk pun zina. Yang keenam, aqul walidain. Orang yang derhaka pada 2 mak bapak atas salah seorang daripada keduanya. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan ada mak bapak ada dosa, malam ni juga telefon minta ampun. Ada terkasar hari tu, hari ni juga minta ampun. Jangan tangguh-tangguh. Mati tuan-tuan, amalan ditolak. Sebab tak sempat bertaubat, minta ampun pada mak bapak. Ada orang tak peduli mak dia makan ke, sakit ke, tidur ke, tak tidur ke, tak pedulinya. Ada mak bapak yang mengadu sakit urat, lenguh lutut, naik tangga tak boleh. Tak payah naik. Itu je jawab. Mak ni tak tahulah naik tangga tu sakit sangat, nilu. Tak usah naik, mak duduk bawah. Senang je jawab. Mak ni tak makan lah man. Eloklah mak tak makan. Boleh kurangkan kolesterol pada mak tu. Ayolah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, jangan cakap macam itu. Apa hajat mak? Kalau boleh tunaikan. Apa hajat bapak? Setakat dia hidup boleh tunaikan. Kalau tuan-tuan tak tunai, sedangkan tuan-tuan boleh buat, meninggal orang tua tu, tuan-tuan menyesal seumur hidup. Mak ajak balik kampung, bawa lah. Ambil cuti sehari, pergi bawa ziarah. Mak kata adik mak sakit. Maklum, mak ngah kamu sakit. Pergilah tengok kejap, mak ngah kamu. Pergilah ziarah. Susah lah mak, kerja banyak lah mak. Meeting lah mak. Besok nak present lah mak. Allah. Besok meeting lah mak. Tinggalkanlah meeting tu. Maklum sakit, mak ngah sakit. Kita kadang-kadang tuan-tuan sakit, ziarah pun tak ziarah orang sakit. Jangan kata maklum di Kedah, maklum di KL pun tak ziarah. Jangan kata di KL satu derek rumah pun tak ziarah. Tak kena tuan-tuan. Orang yang kena ziarah tiap-tiap hari ialah saudara mara. Abang sakit, duduk sebelah rumah, tiap-tiap hari kena ziarah. Jiran kena ziarah. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, tanya khabar, telefon isteri dia kalau suami sakit. Macam mana Pak Mat Kak Leha, hari ni boleh makan sikit, semalam lena tidurnya, alhamdulillah bagus. Kak Leha nak apa? Saya nak pergi market. Kau nak ikan ke, telur masin ke apa, cakap lah. Itulah jiran yang baik. Bukan jiran tak pergi tanya langsung. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, tak ada alasan untuk tuan-tuan tak pergi ziarah orang sakit. Kita ni duduk di Kuala Lumpur ni, jam saja. Saya nak mari tu 40 minit nak sampai ke tempat tuan-tuan ni. Alasan jam tak ada tuan-tuan. Cari waktu untuk ziarah orang. Jangan sampai dia mati, tuan-tuan tak ziarah. Orang Kedah sebut mengkelan, menyesal seumur hidup. Tolong ziarah. Kelebihan ziarah, 70,000 malaikat minta ampun. Sampailah tuan-tuan pagi besok. Lepas isyak tuan-tuan ziarah, subuh besok malaikat baru stop mendoakan tuan-tuan.
Tuan-tuan ziarah pagi sampai asar, malaikat doakan tuan-tuan. 70,000 malaikat minta ampun pada tuan-tuan. Tolong ziarah. Tuan-tuan tahu tak, orang sakit ni bukan dengan ubat tu saja sembuh. Kadang-kadang orang sakit sembuh dengan kehadiran orang. Tak percaya, cuba tuan-tuan sakit. Datang satu orang ziarah, Allah, terus minta bubur. Pak kanji apa, lapar pula rasa. Nengok demo datang ni, lapar pula rasa. Tadi tak ada selera nak makan. Sebab apa? Sebab orang yang datang itu dia suka. Sebab tu kita kena ziarah. Keziarahan itu boleh membawa Islam. Tambah orang yang sakit tu tak pernah datang masjid dan tak pernah datang surau, tiba-tiba orang surau masjid datang, Allahu Akbar, siap baca doa lagi. Yang kawan tu picit kaki lagi, picit kepala lagi. Sakit kepala mak? Sakit. Ngak Allah. Kawan tu pergi mok lantai, pergi kemas tempat tidur dia, pergi buang muntah dia dalam longkang tu, ganti tempat muntah dengan kain baru. Lepas sembuh tuan-tuan, insya-Allah datang masjid. Orang masjid mai buang bekas muntah dia. Orang Kedah sebut ketok. Tuan-tuan kan faham ketok? Ketok ni tempat orang buang sirih, tempat orang duk buang muntah. Tuan-tuan boleh ambil ketok tu, pergi basuh, lapik dengan paper baru, dengan kain baru untuk dia muntah. Allahu Akbar. Lepas sembuh ni, aku nak pergi masjid. Baik sungguh orang masjid. Kalau dia mati pun, kompok dia balik masjid. InsyaAllah. Maya-maya, mesti mari punya. Tapi masalah kita sekarang ni, pasal tak nak ziarah. Kita kata, bukan orang masjid, bukan orang surau. Inilah penyakit kita ni. Bila nak habis ni tuan-tuan? Bila nak selesai? Contoh tak ada. Rasulullah bila ziarah orang sakit, ada dia tanya, datang masjid tak? Tak ada. Ada tak Nabi tanya tuan-tuan? Ada tak Nabi tanya? Dia pangkah belah mana? Alah, tak ada. Kita hari ni nak ziarah orang, tanya, pangkah belah mana? Bendera warna apa? Lingkup. Itulah penyebab orang Melayu pecah tuan-tuan. Tak habis-habis bendera. Sampai mati tak tengok, sakit tak datang. Tak kena. Dan tuan-tuan nak datang ziarah pun, janganlah bawa buah. Kawan tak makan. Buah keras tu, durian, apple, semua jenis keras belakang. Tembikai bawa tak apa boleh gagah lagi. Nenah ni. Buah salak lagi. Kawan terbelah mulut ni, doktor tersilap cabut gigi, tertinggal dia punya tunggui, bengkak tuan-tuan, bernanah, tebuk mulut. Ni pipi ni belah ni, picit keluar nanah. Korek gudi baru buat pula tunggui, jahit balik. Subhanallah. Tuan-tuan bawa mari buah apple. Tak ada apa nak bawa haji buah apple saja. Tak bang, tak itu. Dia nak cakap pun tak boleh. Lebih baik tuan-tuan bawa duit. Dia dah 2 minggu tak kerja, pendapatan dia duk cocok dekat bank. Dia dah 2 minggu cuti, anak dia susah. Baik tuan-tuan bawa duit. Sekarang duit. Nah, ambil lah mak. Tak apa. Mak dia juga tak apa pun. Lagi manfaat tuan-tuan. Yang kedua yang kita kena ziarah ialah orang yang kita berhajat pada dia. Dalam kampung kita siapa? Tok ketua kita. Dia sakit, anak karya, kena ziarah dia. Sebab kita berhajat pada ketua. Pengurusi surau sakit umpama, ziarah. Tok imam tuan-tuan sakit, kena ziarah. Pasal kita berhajat pada dia. Jangan tak ziarah. 2 orang ni yang kena ziarah ni. Yang pertama adik-beradik, wajib kena pergi kalau ziarah sakit. Yang kedua yang kita berhajat pada dia, guru kita ke siapa ke. Jangan tuan-tuan kita memberi alasan sibuk. Termasuklah yang kita sebut tadi, mak kita. Sementara yang dia boleh hidup, dia boleh bercakap, dia minta tunaikanlah hajat dia. Dia mati tuan-tuan tak tunai, menyesal tuan-tuan. Dia ajak pergi Langkawi aja, pergilah. Mak nak beli pinggang korel. Mak dah 74 mak. Korel-korel apa je mak. Mak nak juga. Bawa lah tuan-tuan, tidak menyesal. Bawa lah pergi Pantai Cenang. Main bot naik yang tu, parachute-nya tu. Bot tarik tengah laut. Mak duduk di atas tu. Mak jangan tengok bawah, takut. Mak duduk di atas tu main baju terjun. Balik-balik tu mati terus, tak apa dah.
Jangan tak buat, takut menyesal. Sumpahlah kalau setakat anak minta bubuk caca, bubuk bagilah. Anak ajak kita pergi makan ayam ke ayam kampung, pergilah makan. Besok tuan-tuan mati budak, tuan-tuan tak tunaikan hajat dia, tuan-tuan tengok ayam pun sedih. Berapa banyak orang yang alergi ayam goreng. Makan ayam pos, ingat ke anak. Pasal apa teriak anak, dia minta makan, saya tak bagi ayam goreng. Sampai sekarang tak makan. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan bawa lah. Kalau isteri sekadar ajak tuan-tuan pergi Jaya tu, bawa lah. Walaupun sesak tengah bulan ni. Saya dah kata banyak kali pada tuan-tuan. Orang perempuan ni bukan dia nak suruh ajak tuan-tuan pergi New Zealand. Orang perempuan ni kalau tuan-tuan bawa dia pergi pasar malam pun dah cukup. Janji boleh pegang tangan, pimpin tangan suami je lah. Abang kumpul lekor. Jadilah. Bangga habis lah. Orang utara sebut habis meter. Meter tu out dah habis lah. Habis ke tuan-tuan nak pusing balik tak boleh ni. Out. Orang perempuan macam itu, tuan-tuan, bawa lah berjalan. Tak payah pergi New Zealand, Australia pun tak apa. Pasal malam pun cukup lah. Tapi kalau tuan-tuan bawa ke New Zealand, tu bonus. Lagi bagus. Tuan-tuan pergi Giant, tak ada duit, bawa dia bubuh atas troli tolak. Seronok dah. Seminggu duduk gelak tuan-tuan. Jadi yang mana boleh ada hajat, kabulkan hajat tu. Apa susah sangat. Sementara tengah hidup suami, apa permintaan suami, bagilah. Dia nak nikah lagi, bagilah. Tidak menyesal. Akak-akak oi, menyesal. Siang kak bapak kamu, mama tak bagi hari itu. Kalau dia hidup balik mama bagi dah. Nak buat apa dah? Baik, yang keenam, sahir. Sahir maknanya orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat. Benda pelik. Sihir ni benda apa? Benda menyalahi adat. Menyalahi adat tu apa? Benda pelik seperti balik mata. Balik mata tu apa? Silap mata dan sebagainya. Pi ambil parang, pi tepak di badan ni, tak luka. Keluar majalah 4. Tuan-tuan tengok majalah 4 dulu ni. Tu dia tepak pom. Tak luka. Parang tu disusun macam anak tangga. Dia lari pijak, tak putih kaki. Terornya. Bila tanya kat tok guru dia, kita yakin pada Allah, kita minta pada Allah. Hei, Nabi pun luka. Nabi tak minta dengan Tuhan ke? Pasal apa Nabi luka? Yang hang tak luka pasal apa? Menyalahi adat. Nama dia sihir. Habis tu apa benda yang ada di Ustaz? Kompom jin. Benda yang menyalahi adat cuma ada 5. Pertama, mukjizat untuk Nabi. Kedua, irhas untuk bakal Nabi. Nabi Muhammad berjalan payung awan. Nabi Isa bercakap dalam buayan. Itu irhas. Yang ketiga, karamah untuk wali-wali Allah. Yang keempat, ma'unah, pertolongan Tuhan. Dan yang kelima, sihir. Inilah dia 5 yang menyalahi adat. Yang keempat, ma'unah. Bukan gerakan ma'unah yang rompak senjata tu, bukan. Ma'unah ni pertolongan Tuhan. Tuan-tuan berlanggar dengan stream roll, tak mati tuan-tuan. Tuan-tuan tak mati. Yang mati driver stream roll. Pasal apa Ustaz? Dia kan stream roll. Dia duduk depan stream roll, langgar dia dulu. Dia lah mati. Tuan-tuan lah kata selamat ada airbag. Patut pada ikut akal, mati dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak mati hari itu. Namanya apa? Ma'unah. Untuk sekali itu sahaja. Bukan tiap-tiap kali aksiden dengan stream roll tak mati, bukan. Jadi kalau tiap-tiap kali ditetak dengan pedang tak luka, itu bukan ma'unah. Itu nama dia sihir. Jaga-jaga tuan-tuan, jangan percaya benda-benda merapu. Sihir itu apa? Benda yang pelik. Benci jadi suka. Ambil minyak ini, sapu dekatnya ya, caleg di badannya, nanti dia suka sama kamu. Itu namanya minyak pengasih, senyonyong, sondondong. Minyak dagu, sihir. Amalkan benda ini, suntik-suntik di sini ya.
Di bawah dagu, bawah hidung, bawah mata. Nanti kamu kelihatan muda remaja. Itu namanya susuk. Haram, sihir. Suami kamu garang. Kamu ambil ini makanan, kamu bubur dalam dia punya nasi. Dan kamu kangkang itu atas nasi. Nanti dia jadi bodoh. Tuan-tuan pun buat nasi tangan sihir. Saya benci dengan menantu saya, Tok Bomo. Boleh tak Tok Bomo uruskan bagaimana nak bercerai dengan anak saya? Boleh, kita benci. Kita gunakan minyak pembenci. Udah macam Doraemon, tuan-tuan. Minta apa pun boleh. Ini dipanggil sebagai sihir. Kufur orang yang mengamalkan sihir. Sebab dia menggunakan pengaruh jin. Pukau. Ambil ini, hembus depan rumahnya. Tidur orang dalam rumahnya. Pukau. Tuan-tuan kalau dulu-dulu tengok orang pukau, dia cabar orang pukau. Kalau mari rumah aku wodok dengan senapan aku, wodok dengan parang. Marilah. Rumah orang lain boleh dia pukau. Rumah aku jangan harap. Datang sungguh tuan-tuan orang pukau. Suami isteri kena botak kepala setengah. Yang masuk dalam rumah dia cukur kepala suami itu setengah. Dia pergi dekat isteri, suami isteri dia pun setengah dia cukur. Tak keluar rumah tuan-tuan. Tu pukau. Dia boleh buat. Saya dah ajar daripada tuan-tuan cara nak mengelakkan sihir pukau. Ini sihir. Sihir menjadikan kedai yang dibuka tertutup, nampak macam tutup. Sihir menjadikan makanan yang elok jadi basi. Itu sihir. Sihir yang menjadikan orang dihantarnya jin, ganggu keluarga dia. Boleh berjalan atas bumbung, boleh terbang piring. Saya pergi satu rumah dekat Jalan Kuala Kangsar. Piring tuan-tuan terbang. Piring lama-lama. Piring made in China. Hak lama bunga banyak tu. Pompa-pompa jenis tepih rumah ni. Rumah ustaz kena hantar piring. Subhanallah. Saya tak panggil Masjidul ya. Suruh ambil gambar 360. Ini bukan saya bohong tuan-tuan. Memang dia terbang balik pinggang mangkuk. Ada yang baling telur. Baling telur tuan-tuan. Pompa dekat dinding. Siapa baling tak nampak. Terornya orang Melayu kita ni. 2 hari lepas tu, satu syarikat pasaraya besar datang jumpa saya, Ustaz. Telur kami hilang, Ustaz. Saya tak mau sebut syarikat pasaraya besar tu. Tiap-tiap hari telur dia hilang. Rupanya jin tu ambil telur dia pergi balik rumah kawan tu. Hui, teror tuan-tuan. Apa nama dia? Sihir. Boleh ke Ustaz? Saya tak percayalah Ustaz. Baru tuan-tuan kata tadi, sihir itu ialah perkara menyalahi adat. Mana boleh tuan-tuan pindahkan telur tanpa kita tak nampak. Mesti nampak, tapi jin boleh buat. Dia baling dekat dinding hamba Allah. Memang tak boleh tidur tuan-tuan. Pompang. Itu namanya sihir. Jadi tuan-tuan, jangan amalkan sihir. Ustaz, saya kahwin dengan isteri saya sekarang Ustaz. Saya mengakulah Ustaz, saya dapat dia pun dengan sihir Ustaz. Berdosa tak saya Ustaz? Saya ambil gambar dia, saya hantar dekat bomo tu puja-puja. Saya bubur bawah bantai, saya tepuk-tepuk dia. Memang Ustaz, dia jatuh cinta dengan saya. Sampai sekarang Ustaz, anak 8. Adakah patut saya cerita dekat dia, saya mensihirkan dia? Tak payahlah. Taubat sudah. Taubat sudah. Jangan duk cerita pula. Ya, banyak sekarang ni benda-benda yang patut dicerita, tak payah ceritalah. Benda yang tak patut cerita, tak payah cerita. Benda yang patut cerita, cerita. Benda yang duk menyusahkan kita, tak payah. Taubat sudah. Insaf. Kalau ada amalan-amalan sihir, buang. Kalau ada susuk, buang. Kalau ada ubat kuat, buang. Kalau ada kebal, buang. Kalau ada pelaris, buang. Setengah orang dia pakai pelaris. Nak bagi laris, pakai pelaris, buang. Selagi mana tuan-tuan tak buang benda-benda sihir ini, selagi itulah amalan tuan-tuan ditolak. Ada orang yang bagi pelaris letak pada cincin, letak pada rantai, letak pada tangkal di rumah dia, tangkal di pinggang dia. Ini semua sihir. Semua sihir. Tuan-tuan, tadi saya baca khutbah di satu masjid Jumaat tadi. Khutbah kedua saya kata, abang-abang, kita ni orang laki-laki. Laki-laki haram pakai rantai, buang rantai. Tidak, Tuhan tak terima, tuan-tuan, dosa. Dalam khutbah dia cakap, orang laki-laki tak boleh bertocang, haram bertocang. Lepaskan rambut. Sebab Nabi kata laki-laki bertocang
tempat setan duduk di atas tocam. Tu saya baca khutbah, nganga puak-puak tu. Saya tengok satu orang, dia buang tocam dia. Kata kat aku apa? Lantaklah tuan-tuan. Saya tengok dia buang tocam dia. Lepas tu dia pun macam aduka. Jangan buat tuan-tuan. Setan bertenggek di tempat situ. Yang ke-8, kahin. Masa ada lagi tak? Lagi 10 minit masa. Kahin. Yang nila yang panjang jela ni tuan-tuan. Baik, kita tengok satu-satu. Iaitu orang yang menujum. Apa dia kahin? Yang ke-8, orang yang menujum. Kalau hang buka kedai hang di situ, memang tak laku. Pasal feng shui dia tak cantik. Tuan-tuan, sekarang banyak ada orang Melayu percaya pada feng shui. Oh, ramai. Terus bohong lah tuan-tuan. Panggil Cina, mai tengok feng shui. Ini question talak elok sini sebab talak ong Ini kena tepi supaya angin cahaya matahari terus sampai sini. Cahaya matahari membawa rezeki. Tuan-tuan, tolak ke tepi. Satu lagi lu kena cari itu ikan kelisa. Saya sudah ada kereta. Apa kereta? Kelisa. Itu kereta cala punya ong. Ini ikan. Tuan-tuan pergi cari 4,000 punya ikan kelisa tu. Tak tidur 24 jam duduk pusing dalam rumah. Ini mana ada? Orang Melayu pula ada percaya benda khurafat, karut marut. Berhabis bayar dekat dia. Itu namanya ialah feng shui, haram. Tak bayarlah tuan-tuan nak tengok bunga nak letak di mana, pasu bunga letak di mana, intonasi color dia macam mana nak letak. Tak payah tuan-tuan. Cat saja warna apa pun. Setengah orang semua nak masuk rumah dia fikir, nak keluar rumah dia fikir. Nak letak kereta dia letak pintu pagar, nak buka belah mana, pokok bunga apa nak tanam dia fikir. Ini nama dia kahin. Haram. Selagi mana tuan-tuan tu ikut feng shui tu, sembahyang tuan-tuan tak diterima Tuhan. Jadi yang mana duk amalkan berkhidmatan feng shui, balik dia lagi, ubah balik, rombak balik tuan-tuan. Tak ada sial pada cushion, tak ada sial pada batu, tak ada sial pada kristal, tak ada untung pada kristal, tak ada untung pada batu. Pembohong yang amat. Tolong tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ni selalu sangat. Ya, orang-orang belah-belah kita moden maju-maju ni banyak sangat yang macam itu. Main duk telefon saya ada feng shui kata tak elok, tak payah pergi mampus dengan feng shui tu. Depa pun teruk, kita tak percaya kat depa. Yang keduanya, apa benda? Orang yang mengkhabarkan pekerjaan yang lagi akan datang, yang gaib-gaib, itu kahin. Kita tengok cerita Jin Samsudin. Esok untuk siapa? Ke esok masih ada? Yang Ibrahim jadi driver kereta api. Isteri dia Mahyun Ismail, isteri usia buatan, mengandung, nak beranak di stesen kereta api Taiping. Kita tengok cerita tu. Bomo tu mari, ini anak sial. Anak ini bawa sial, mesti bagi dekat orang, jangan belah. Satu anak laki-laki jadi Mio Hashim anak, serah dekat orang Kristian. Satu anak laki-laki, nama dia Nur Kumulasari, serah dekat orang menega dekat pasar Bukit Gantang, cakap jerin. Pasal apa bagi dekat orang? Pasal bomo kata sial. Balik, cari balik cerita Jin Samsudin. Ini orang-orang yang percaya kepada kahin, sembahyangnya ditolak. Jin Samsudin bawa dalam filem dia. Kemudian kata dia lagi, hal keadaannya memegang kerana memberi bekas bagi suatu alamat yang hadis, satu alamat yang baru. Seperti katanya, manakala naik bintang ini maka bagian-bagian hasilnya, manakala jatuh bintang ini maka begini-begini hasilnya. Kadang-kadang ia menjadi haram, malah kadang-kadang menjadi kafir. Sesiapa yang percaya demikian. Tuan-tuan percaya pada bintang 12 haram. Tuan-tuan ni sekarang bulan apa Cik Luqman? Julai. Julai bulan bintang apa? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Tuan-tuan tak percaya bintang-bintang tu. Hari ini anda jumpa ini, hari ini anda buat ini. Haram, sebetul-betul haram. Baca pun tak boleh tuan-tuan, kerana dibimbangi, mempengaruhi. Apa? Horoskop ya. Begitu.
Ya, walaupun Melayu sekalipun. Yang tulis semua Melayu. Dia bukan Islam, dia Melayu saja. Kalau orang Islam dia tak tulis benda merapu. Baca pun tak boleh. Hari ini anda akan bertemu dengan orang yang sudah lama anda tidak bertemu. Selamat bertemu. Merapu lah. Siapa pun nak jumpa. Tuan-tuan pun pergi pasar, jumpa sungguh dengan kawan sekolah dulu. Hai Mat, hai Din, rupa kamu tetap tidak berubah. Kulit kamu tetap putih berseri. Lotion apa yang kamu gunakan? Oh, saya menggunakan oil of ulam. Tuan-tuan balik ke rumah. Oh, betul lah, jumpa yang lama tak jumpa. Sejak hari itu, tuan-tuan peminat setia benda itu. Kufur, tuan-tuan. Baik, kemudian. Dan kata setengah ulama, kahin itu ialah orang yang mendakwa bahawa sesungguhnya ada daripada kawannya jin yang mengkhabarkan benda yang akan datang dan benda yang datang daripada zaman yang lain. Jin. Dia kata jin. Tuan-tuan tahu tak cara jin? Cara jin bagi tahu macam mana? Oh, senang. Dia ada khadam. Selalunya orang yang berkhadam dengan jin, dia bagi makan. Makanannya ialah darah. Disuruhnya hisap jari anak. Darah daripada jari kaki anak darah dia. Kadang-kadang dibagi darah dia sendiri. Kadang-kadang dibenarkan jin bersetubuh dengan isterinya. Menyerupai dia. Ya, isteri sangka suami. Padahal jin. Itu perjanjian. Supaya jin nanti akan terus berkhidmat dengan dia. Sebab tu mujarab. Malah dia boleh tahu. Tuan-tuan datang, dia ambil kemian, dia bakar. Nama. Duduk. Kemensahai. Ngau. Sap, jin terbang. Pak, balik-balik. Rumah atas bukit, ha? Nampak? Oh, betul lah bang. Surah tu selalu buat ceramah, no? Oh, surah pun kena juga. Daripada mana? Dia tahu. Dia bukan pernah datang ke Mensah. Dia tahu. Dia tahu. Baru ni ada orang mati kat simpang tu, no? Oh, dia tahu. Semua betul. Takkan tuan-tuan tak percaya? Ni penyakit kamu ni bukan orang lain buat ni. Orang depan dekat rumah kamu juga buat. Mesti tuan-tuan percaya. 10 benda dia sebut, 9 betul. 1 tak betul. Rumah kamu atas bukit, no? Betul. Rumah kamu besar, no? Betul. Surau tu aktif, no? Ustaz mana amal tu, pada ipuh mana tu? Nampak betul. Baru ni mati depan tu simpang, no? Betul. Sungguh semua betul belakang. Semuanya betul. 9 benda betul. Rumah kamu pintu pagar besar, no? Rumah kamu ada dekat tanam sebelum ni, no? Panggil pomong buat, no? Betul. Baru ni ada ustaz baca yasin di rumah, no? Betul. Kalau semua dah betul, yang 10 itulah dia bohong. Penyakit kamu ni, orang dengki. Lama dah dia buat ni. Siapa buat tu bohong? Orang situ juga. Dia lama dah tak jumpa kamu. Yang tu lah yang buat kamu. Dia main teka. Siapa bang yang lama tak jumpa? Dulu rajin jumpa. Hak tu. Yang tu lah. Hak tu. Tu lah. Berdosa tuan-tuan. Besok main surau. Semalam aku pergi menengok satu bomo. Dia kata sakit ku lama, orang tanam. Tahu? Dia kata apa? Orang dekat rumah juga buat. Siapa Aman? Yang tu. Tu yang mana? Banyak tu ni. Yang tu. Yang lama tak main surau. Tu lah. Tu lagi. Takkan yang tu kok? Yang tu lah. Tak sangka daripada ahli jemaah mengaji rajin boleh buat sihir ke orang. Apa punya ni? Yang pergi menghadap tu pun berdosa, yang percaya pun berdosa. Hukum yang hak percaya tu pun lebih kurang sama dengan orang yang pergi. Dalam bahasa nyanyian sebut kita serupa, sama dua-dua orang. Dua-duanya ditolak oleh Allah amalan sebab percaya kepada tukang telek, kahin. Haramnya hukum. Haram hukumnya. Dan setengah daripada kahin ialah orang yang mengatakan khabaran yang gaib daripada faham yang telah dianugerahkan yang hilang. Semua barang dia tahu siapa curi, siapa ambil. Itu juga kahin. Yang keseterusnya kahin ialah orang yang mengkhabarkan daripada perintah yang lagi akan datang. Daripada terbit dan masuknya daripada jalannya. Apa dia kahin? Makcik ni dah buat macam ni. Pantang makcik, jangan langgar bawah penyidai ampayan kain ya. Jangan lalu.
Ni pantang Makcik buat je balik, dia main balik. Yang kedua, makcik jangan ziarah orang mati lah. Kalau makcik ziarah, dia habis. Makcik jangan tengok orang sakit lah. Tu yang ramai tak ziarah orang sakit. Pantang. Makcik tak boleh buat ni lah. Makcik kalau baca Quran, muka makcik jadi hudur. Oh, sudah. Kamu pantang, kamu jangan baca Quran. Kamu baca Quran, dolah. Lingkup kamu. Ini pantang-pantang yang bukan-bukan. Benda itu adalah kahin. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau pantang makan tak apa. Pakcik, saya dah umpatkan pakcik. Pakcik jangan makan rebung. Rebung ni miang. Pakcik baru kena santau. Saya takut penyakit pakcik berulang balik. Tolong pakcik ya. Tak apa. Yang tu tak salah. Yang salah ni apa? Jangan keluar rumah sekian masa. Jangan pergi mengaji. Jangan pergi semayang. Jangan baca Quran. Yang ini ni tuan-tuan. Confirm kahin. Jangan pergi kubur. Kahin. Benda yang baik dia larang. Ini salah. Itu adalah kahin. Yang terakhir, kahin ialah orang yang berkhabar tadi perkara-perkara gaib, padahal yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, sesiapa yang bekerja sebagai kahin, haram pendapatannya. RM2 suku, garam sebungkui, haram hukumnya. Kalau dia menengok kepada kemayan, menengok kepada air, telek, teka, hukumnya adalah haram pendapatan dia. Yang kedua, haram pergi ke rumahnya. Tak boleh pergi ke rumah orang yang berubat menggunakan jin. Walaupun tuan-tuan sekadar melihat orang sakit nak berubat. Di satu tempat tuan-tuan ada satu bomoh yang boleh ramal mana barang hilang. Siapa curi. Berpuluh-puluh orang semalam. Kadang-kadang ratus perempuan belum kahwin. Bapak tukar ambil nombor. Perempuan, anak dara tuan-tuan. Siapa yang nak bagi nama? Oh, dahsyat. Dia boleh tahu. Dia boleh bagi tahu siapa buat, siapa buat, siapa buat. Dulu orang tengok kertas A4, direndamnya dalam air, diangkatnya kertas, keluar muka orang. Ini nama dia photostat. Haram tu tuan-tuan, jangan duk percaya. Buatnya dia ambil kertas A4, dia masuk dalam mangkuk, keluar gambar saya. Yang ni yang rogoh hang. Ni yang rogoh isteri hang, ni yang dia curi barang rumah hang. Tak mampu tuan-tuan. Pasal macam mana tengok tapi di mana ya? Sudah. Tuan-tuan dah jadi jahat dengan orang. Itulah nama dia kahin. Haram pergi rumah dia. Yang ketiga, haram percaya kata mereka. Ni bukan aku kata mak, ni bomoh ni cakap. Dia baca ayat Quran mak. Baca ayat Quran ke ayat apa? Baru ni ada satu orang dia tunjuk dekat saya satu mentera. Dia ambil ayat Quran, dia tulis sambung bukan ayat Quran. Ayat Quran sambung dengan bukan ayat Quran, tapi macam ayat Quran. Mentera ni tuan-tuan gantung depan rumah. Suami isteri datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, mentera ni saya dapat ada upah Ustaz. Sekarang ni orang tak nampak rumah kami Ustaz. Kawan-kawan datang nak raya ke nak apa memang tak jumpa. Padahal dia dah depan pintu pagar. Mentera apa ni Ustaz? Saya cek. Setengah Quran, setengah bukan Quran. Rupanya tuan-tuan, itu adalah ayat memanggil jin, menutup rumah supaya perompak tak datang, pencuri tak datang. Bukan setakat dia tutup perompak, orang baik pun dia tutup. Jadi tak nampak. Ayat inilah yang selalu dipakai, dibakar, ditulis atas kertas, dibakar, abunya ditabur di hadapan kedai orang makan. Tu yang kedai tu tak nampak orang, pasal macam tutup, padahal buka. Dia ada abu yang ditabur di sekelilingnya. Kadang-kadang bawah meja, kadang-kadang di dalam tepi longkang kaki lima dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang meniaga kedai makan, saya dah ajarlah dulu doa-doa yang saya dah buat CD. Pasang, amalkan, buat supaya tuan-tuan selamat daripada sihir. Memang tak nampak tuan-tuan. Dia jadi mata kita tak nampak. Jadi tuan-tuan yang mana duk meniaga ke apa ke buat. Termasuklah anak dara yang tak kahwin. Orang tak minang. Bukan tak cantik, bukan tak berkerjaya.
Tapi tak ada orang minat. Macam tak nampak je. Kadang-kadang sihir macam itu. Baik, yang seterusnya, haram memberi upah. Contoh bagi upah, dia menengok haram. Maka wajib atas sesiapa yang jatuh pekerjaan tersebut, bersegeralah taubat daripadanya. Baik, habis. Tandakan di situ. Baik, ada masalah? Ya? Tak ada masalah ya? Ni apa benda ni? Membuat wakaf kitab. Siapa-siapa yang nak berwakaf kitab Anwar Nufalah dan Risalah Fataniyah, ya, harga kitab RM10 dan RM5 senafkah, akan diwakafkan ke seluruh pusat pengajian, pondok-pondok, masjid-masjid. Jadi siapa yang nak wakaf kitab di bawah ni, ya, cukup sekadar itu. InsyaAllah. Soalan ni mana? Ni. Oh, banyaknya soalan dia ke? Oh, masya-Allah, banyaknya. Soalan untuk yang berbahagia, Ustaz Muhammad Kazim. Tak bahagia saya ni tuan-tuan. Macam-macam fitnah orang sebut saya ni. Macam-macam fitnah yang bukan-bukan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini saya tidak pernah ketinggalan mengikuti ceramah Ustaz di surau ini. Sejak mula diperkenalkan oleh sahabat pada Januari 2009. Cara penyampaian Ustaz sangat berbeza dan cukup berkesan, diselangi dengan jenaka yang telah banyak memberi manfaat pada diri saya serta keluarga. Di sini saya ada beberapa soalan untuk mendapatkan penjelasan daripada Ustaz. Saya pernah mengikuti perubatan tradisional di sebuah daerah di Selangor. Cara perbuatannya ialah bomo tersebut menggunakan suara lain semasa merawat pesakit. Sebelum merawat pesakit, bomo tersebut berdoa dalam braket bahasa Arab. Kemudian pengsan seketika dan bangun semula dengan suaranya berubah menjadi garau. Tingkah lakunya agak pelik semasa merawat pesakit. Apakah pandangan Islam mengenai cara perubatan ini? Ini dipanggil menurun. Menurun ialah syirik, berdosa. Yang buat berdosa, yang tengok berdosa, yang berubat pun berdosa. Nama dia menurun. Kadang-kadang dia tak menurun tuan-tuan, saja-saja dia action saja. Tak percaya tuan-tuan tengok cerita nasib Doremi. Doremi itu tompel tu berlakon jadi bomo. Menurun. Dia datang. Pulut kuning dia tua balik belakang. Ini berlakon. Kadang-kadang dia buat garau. Padahal tak ada tuan-tuan. Nak tengok dia berlakon tak berlakon, tuan-tuan sepak dia sekali. Masa dia tengah menurun tu. Kalau dia kata aduh, confirm berlakon. Kenalah berani. Saya benda-benda ni saya berani tuan-tuan. Saya takut apa benda ni. Tapi kalau dia menurun sungguh, saya pernah jumpa dia cakar dinding dengan tangan dia macam rimau. Dia cakar dinding perak. Tu nama dia hantu rimau. Si Tora rimau jadian. Yang ni saya jumpa tahun 90, tahun 88. Memang merangkak tu tuan-tuan, dia lompat daripada rumah dia daripada tingkap tu, lompat macam rimau tu. Gedemuk dia tu di bawah. Tanda kek ke apa benda ke, turun ke bawah. Oi, subhanallah, memang menurun. Lepas-lepas tu dia menyandar. Syirik. Itu jin datang. Di satu tempat dia suruh bawa buah ni, telur ayam kampung. Kita bagi dekat dia dalam plastik. Dia makan telur ayam kampung tu dengan kulit-kulit. Dengan tai ayam tu dia makan. Pok makan. Itu bukan dia makan, jin makan. Tuan-tuan yang mana yang ni terlibat ni, taubatlah. Kalau dia bagi kemian, jangan bakar, buang tengah jalan. Kalau dia bagi beretih, jangan tanam, buang tengah jalan. Kalau dia bagi paku ke, dia bagi apa, buang saja tuan-tuan. Jangan dia menurun, terus tuan-tuan balik. Balik terus. Dia duduk gedik, duduk menurun, tuan-tuan pun kata, lain macam ni, balik, jangan takut. Ustaz, kalau saya balik dia ikut Ustaz, macam mana Ustaz? Dia tak ikut lah, dia sukanya sedar. Kalau dia ikut, kumpung dia tak menurun. Nak pergi mana ni, tak habis ni. Itu tak menurun tu, itu bohong kiamat. Tuan-tuan jangan duk percaya. Nah, yang jahatnya siapa tu? Senior assistant dia tu. Yang tukang, cepat, cakap.
cakap tok tengah datang ni. Cakap tok tengah ni. Yang tu yang jahat. Yang tu pun Tuhan tak terima ibadat. Dia tukang pula jadi pembantu dia pula. Masa tu nak cakap, masa tu dia nak apa. Tuan-tuan, haram. Baliklah, jangan takut. Tuan-tuan keluar daripada rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai', turun. InsyaAllah tak ada mudarat, tak ada apa-apa masalah. Yang kedua, ilmu kebatinan, tenaga batin, dihiri dengan pedang, di atas bara api, dicucuk leher dan sebagainya, telah menjadikan seseorang pengamal ilmu itu kebal. Soalan saya, adakah ilmu kebatinan ini pernah wujud pada zaman Rasulullah dan dia bolehkah diamalkan? Tadi saya jawab, Rasulullah sendiri tidak ada kebal. Rasulullah patah gigi, Rasulullah luka, malah Rasulullah pun sakit. Jadi apa hak kita untuk tak patah gigi, luka dan sakit, sedangkan Nabi yang mulia pun sakit? Jadi semuanya ini ada unsur-unsur jin yang menjaganya. Tuan-tuan jangan kata orang yang berjalan di atas bara api itu hebat. Kadang-kadang bara api itu memang jenis bara aja, tapi dia tak membakar. Batu tu yang mereka duk bakar tu, batu tu import luar negeri punya. Jadi bila berjalan tu memang tak jadi apa. Yang ni orang Hindu duk amal. Bukan dia manderam ke apa dah anu. Papua nu Gini punya, Fiji punya batu. Memang batu dia tak panas. Tuan-tuan pijak tak jadi apa walaupun ada bara. Jenis macam itu. Jenis tuan-tuan kita pergi Mekah tu, bila kita tengok nak pergi sembahyang dekat Kaabah tu, nampak panas. Tapi bila pijak marble dia tak ada apa pun. Jenis macam itulah penggunaan dia. Jadi bukan semuanya sihir. Kadang-kadang dia silap mata. Silap mata kita yang tertipu. Dia bukan sihir, tapi kebijaksanaan dia menipu mata kita. Bila macam setakat orang pecahkan belon tak pecah, itu bukan sihir. Dia bubuh gam sekejap, dia pergi cocok. Ya adik-adik, nampak tak belon? Okey, angka cocok, pecah tak? Pam. Pecahkan. Okey, sekarang angka cocok, tak pecah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Pum, tak pecah. Tera tak angka? Tera. Ya, bersama dengan Azmil. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu bukannya sihir. Itu namanya permainan. Yang tu tak apa. Lantak lah tuan-tuan. Boleh ya? Baik, kita jumpa pagi besok insya-Allah. Pagi besok kembali pada asal balik, guna kita Al-Mu'inul Mubin dan kita Hidayatul Mutafakkirin insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Hari ini saya seronok Datuk pengurusi pun datang, dah lama tak jumpa Datuk. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.